Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. Saya hormati dan muliakan imam kita, sahabat saya Tuan Haji Abdul Rahman, seterusnya Tuan Haji sekalian, jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan dan inayahnya tempat kita sama-sama berkumpul di rumah Allah ini untuk kita melanjutkan lagi kuliah kita, iaitu sambungan daripada surah An-Nazi'at. Sebelum saya meneruskan untuk surah ini, mari kita dengar dulu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah hadis wa an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka thumma awsika ya Mu'adz la tad'anna fi duburin kullu salatin taqulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Yang bermaksud daripada Mu'adz radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi, maksudnya dia memegang tangannya sambil dia berkata wa qala lahu, sambil kata kepadanya, kepada Mu'adz bin Jabal ni, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, aku amat mengasihi engkau, inni la uhibbuka, aku amat mengasihi engkau wahai Mu'adz, dan aku berpesan kepada engkau wahai Mu'adz, inni usika ya Mu'adz, aku nak pesan kepada kau Mu'adz. Dia kata, janganlah engkau tinggalkan pada setiap kali selepas solat, ba'da solat, la tad'anna fi duburin kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lepas solat, wahai Mu'adz, jangan tinggal pada perkataan dan membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang bermaksud, ya Allah, tolonglah aku supaya sentiasa mengingati engkau, ala zikrika wa husni ibadatik, dan mensyukuri nikmat yang engkau berikan serta memperbaiki ibadah kepada engkau. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kalimah yang Allah Subhanahu wa taala, doa yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Mu'adz bin Jabal. Kita tahu bahawa Mu'adz bin Jabal ada seorang ahli faqih. Beliau orang yang intelek, betul-betul intelek.
Dia seorang faqih. Rasulullah SAW pernah menyebut Mu'adz bin Jabal ni, kalau ada permasalahan fiddin dalam agama, rujuk juga kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, dia memeluk Islam sebelum hijrah. Ya, dia belum Islam lagi, sebelum hijrah atau hijrahan. Maaf, lepas hijrah Mu'adz bin Jabal masuk Islam. Itu pun daripada Mus'ab bin Umair membantu Mu'adz bin Jabal ni memeluk Islam. Dengan memeluk Islam, dia sangat faqih dalam agama, sehingga dia ni di kalangan dikatakan ashabul yamin, salah seorang ashabul awwalin, ashabul yamin. Ada orang-orang yang pertama-tama kali juga yang berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah percaya ke dia. Rasulullah sangat sayang ke dia. Sebab itu Rasulullah kata, inni la uhibbuk, aku sangat mengasihanmu. Rasulullah bila dia sayang kepada sahabat, dia pegang sahabat, dan sahabat pun sangat pegang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat cerita mereka ni, mereka di kalangan rata-rata adalah sahabat Nabi yang sentiasa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni kalau boleh selepaslah solat, bacalah Allahumma a'inni ala zikrika lagi wa syukrika wa husni ibadati. Ya, baca itulah, baca kalau lepas sembahyang, lepas imam baca doa, duduk kejap, Allahumma inni Allahumma a'inni, ya Allah, aku dapat tadi Allah, ya Allah, tolonglah aku, tolonglah aku supaya sentiasa ingatkan Engkau. Kita sentiasa lupa kepada Allah. Waktu kita senang, terutamanya kita lupa pada Allah. Waktu kita mendapat kebahagiaan, suka, kita lupa Allah. Kalau kita berhibur, lupa Allah dan sebagainya. Nah, ini kita minta kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni, minta bantu. Ya Allah, supaya kita ni ingat kepada Dia, pada Allah, serta mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan ke atas kita. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, kata Allah, maka aku ingatkan kamu. Washkuruli, syukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur. Janganlah kita kufur nikmat yang Allah kurniakan ke atas kita ni. Ya, yang kita ini nikmat iman dan Islam dan kesihatan. Kalau kita yang selalu sakit, kita tidak dapat melakukan ibadah secara sempurna. Ibadah itu kalau sempurna, seronok. Kalau kita dah tak sempurna, rasa sakit itu, sakit ini, nak duduk tayak pun tak boleh, dah hilanglah nikmat tu. Ada. Memang nikmat tu sebabnya kita, dan nikmat yang Allah kurnia pada kita tu, kita syukuri. Dengan apa kita syukuri? Minta tolong pada Allah, sentiasalah kita ingat pada Dia. Wa husni ibadatik, dan kita minta satu lagi, perelokkanlah ibadah kita. Kan? Kita rasa kekurangan, tidaklah rasa was-was, tetapi kita sentiasa forward ke hadapan. Kita upgrade kan kekurangan tadi, kekurangan kita dalam ibadah kita. Sekarang ini kurangnya kita ibadah tahajud. Sekarang ini kita nak mula tahajud. Kita mula tahajud, kita mula melakukan solat-solat sunat. Bekalannya apa? Kebarangkalian kita punya solat fardu kurang, tak perfect, kurang, kan? Solat 3 rakaat maghrib, 1 rakaat je penuh ingat Allah. Dua tu melayang-layang ke mana? Kurangnya ibadah kita. Di mana kita nak upgrade kan? Dengan solat-solat sunat. Jangan kita lepas solat ni cabut lari. Kita keluar pergi lah. Kita solat sunat bagi apa? Menampung kekurangan solat fardu tadi. Itu kita upgrade ke mencantikkan, mengelokkan lagi kita punya ibadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara pengajaran daripada hadis yang saya bacakan tadi, di pertamanya ialah agama kita ini menggalakkan supaya berkasih sayang antara satu sama lain. Seperti mana Rasulullah tengok kan, ibadah dia macam ni, tengok orang haji, Rasulullah pun pergi kepada Muaz, dia pegang tangan dia. Dia tak terus cakap, ini Rasulullah kepada sahabat, dia tak cakap, aku suruh baca tak, wahai Muaz, aku sayang kau. Dia kata, dia tak cakap kasar kan Rasulullah. Tengok dengan sahabatnya, Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu, walladzina kafaru asyaddu kufar wa ruhama'u bainahum kan. Muhammad Rasulullah, kalau dengan orang yang bukan Islam dia keras, tetapi kalau sesama dia sangat mengasihani. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab itu antara dia adalah berkasih sayang. Yang keduanya ialah kita hendaklah mengasihi seseorang itu dengan memberitahu orang tersebut bahawa dia mengasihi kerana Allah. Kita mengasihi dia kerana Allah. Kita bersahabat ni, kita berkawan, kita berjiran, kita berjemaah, kan? Kita berjemaah selepas solat kita bersalam, kan? Kita bersalam, kita mengucapkan, kadang-kadang berjumpa kita bersalam, apa khabar, tanya lain, tak ada tanya lain, sihat sihat, kita sihat dulu. Itu tandanya berkasih sayang, ya, lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, jadi berkasih sayang kepada Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengajar kepada umatnya supaya mengamalkan doa apabila tiap-tiap kali selepas sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang fardu dengan membaca ni lah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apalah itu, kena apalah ni. Biasa dengar tadi, biasa, cuma faham tak faham dia punya makna je tu. Makna dia tu faham tak faham je. Kalau ustaz kita, imam kita faham lah. Ya. Jadi kalau yang minta macam ni lah, baca doa ni, ingat je, ya Allah, aku minta ingat, syukur dan tambah baik ibadah. Tu je. Ya Allah, tolonglah aku ingat kau, bersyukur atas nikmat yang kau beri, dan tambahkan ibadahku sebaik-baiknya. Okey. Itu doa. Selain itu doa tu, saya balik daripada Mesir. Dia macam kita juga tau. Waktu Jumaat ni, waktu solat Jumaat, tak ada orang. Lagi 5 minit nak masuk. Mana tak ada orang ni kan? Tak ada orang ni. Imam dah ke depan dah azan. Berdua sab tak sampai belakang, tak ada orang, kosong. Rupa-rupanya dia orang sana ni, bila dah khutbah yang kedua tu pun penuh ni. Dan khutbah dia panjang, dia tak pakai teks macam kita. Kebetulan buat cerita ruhama bainahum tu, berkasih sayang di antara mereka, kan? Cerita mesti berkasih sayang sesama Muslim. Cerita dia tu dengan suara yang tinggi, tak macam kita. Kita ni tengok teks, talah teks sekarang, ya, aktiviti jadinya. Baca jari lain bunyi, bunyi bom, tapi dia tu khutbah teks. Tengok masyarakat dia waktu khutbah tu, nak masuk khutbah baru dia penuh di masjid dia tu. Dia tak ada istilah surau, tak ada. Dalam bangunan, kita bangunan macam ni lah, tapi sampai keluar tu, insya-Allah ramai jugalah. Ya. Jadi selepas solat tu, habis sembahyang, duduk kejap. Dia tak ada doa macam kita, wirid-wirid tak ada. Tak ada wirid-wirid. Kita ni, wirid ni adalah satu mengajarlah orang makmum ni, janganlah kita selepas solat kita lari dulu, kita nak keluar dulu. Biarlah berwirid dulu. Kalau ulama sebut dulu, masa saya mengaji dulu, guru saya sangat marah. Man laisa wirdun fa huwa qirdun, katanya.
Pero siapa yang tak wirid ni, dia tu macam beruk kata. Dia cakap gitu lah. Kita pun sipu-sipu. Dulu kita mula benda ni pas sembahyang ni kita sipu ni. Mula keluar. Yang betul pas sembahyang zikir lah dulu. Salah satunya doa ini, rupanya doa ini yang disebut ke atas kita kan. Jadilah masyarakat kita ni sama je rupanya masyarakat dengan masyarakat sana kan. Walaupun saya dulu sekejap mengaji sana. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi pengajaran kepada kita, kepada Muaz radhiyallahu anhu, dan menarik menarik perhatian serta minat terhadap zikir yang telah diberikan. Jadi dia kena minatlah benda ni. Jadi Muaz bin Jabal pun mengambil zikir doa ini yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kita. Ini hadis adalah hadis sahih. Hadis ini adalah hadis sahih daripada Abu Daud An-Nasa'i dengan isnad yang sahih. Ini bukan yang dipasung. Hadis sahih. Ambillah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang telah didatangkan kepada Rasulullah SAW, ambillah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan hadirin yang hormati sekalian, kita sambung surah An-Nazi'at kita pada malam ini. Dulu ayat yang kita baca iaitu ayat yang ke-27 hingga 33 dulu tentang Nabi Musa menghadap Fir'aun. Kali ini hal-hal hari kiamat, hal ihwal hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ini bunyi, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Baik, sadaqallahul azim. Yang bermaksud فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, maka apabila telah datang malapetaka yang besar. Malapetaka itu tammatul kubra, dia kena baca panjang tu, macam kita baca waladhdallin juga. Mad lazim kalimah musaqqal tu kena baca wajib dengan keadaan 6 harakat. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Ya.
Maka apabila telah datang malapetaka yang besar, yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a, di hari yang akan teringat manusia kepada apa yang telah diusahakan. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan dipertunjukkan neraka kepada sesiapa yang melihat. Fa amma man tagha, dan maka adapun orang-orang yang telah melanggar batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempatnya kembali. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dapat mencegah dirinya, wa nahan nafsa 'anil hawa, mencegah dirinya daripada pengaruh hawa nafsu, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurga itulah tempatnya kembali. Tu 2, 4, 6, 8 ayat untuk malam ini. Tuan-tuan hadirin yang dihormati sekalian, ya. Apa maksud fa idza ja'atit tammatul kubra ini? Maka apabila telah datang malapetaka yang besar, iaitu hari kiamat nanti, dan hari di mana dihisabkan, diperhitungkan diri kita, di hari yang akan teringat manusia kepada apa yang telah diusahakan. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Jadi apa ya teringatnya manusia bahawa pada hari itu segala pekerjaan yang telah diusahakan selama hidupnya di dalam dunia dahulu tidak suatu jua pun yang terlupa, mengingati pekerjaan-pekerjaan yang pernah dikerjakan di zaman lalu. Ya, apabila kita mati, di situlah kita melihat usaha-usaha yang kita lakukan. Dulu kita pernah bekerja dalam jabatan, duduk dalam jabatan 30 tahun, kan, sehingga kita berpencen. Di situ kita tengok balik yang kita usahakan, yang kita kerjakan. Sebab 30 tahun itu kita mencari nafkah, rezeki penghidupan kita, kan sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita, langit dan bumi, dia tanya kita, apakah payah sangat nak mencipta manusia ni? Langit lagi besar lagi kita cipta, kata Allah. Bumi yang terbentang luas untuk kamu mencari kehidupan di dunia ini. 30 tahun kita bekerja, kita mencari rezeki, setiap bulan mendapat gaji, kita beri makan anak isteri kita, ya. Dengan adanya pula kita dah pencen, dapat duit pencen, kita usaha nak buat macam mana duit pencen, semua itu dapat kita lihat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teringat sebab apa? Wa wudi'al kitab, depan kita pun akan diletakkan kitab di depan kita. Fataral mujrimin, maka kita lihat mujrimin, benda yang tak baik kita lakukan, nampak juga situ. Dulu aku pernah lah, ya. Sekarang ni terlibatkan orang rasuah-rasuah ni kan. Allah Akbar. Sahabat ni dia kena juga rupanya, tapi tak cerita lah kan. Terkejut juga yang kita tak sangka. SPRI masuk, tangkap, reman semalam. Ya Allah, sahabat saya, dan pernah duduk dengan saya, dan saya rasa tak pernah dia buat benda-benda macam tu. Tetapi ada sebaliknya. Contohnya, kita menggunakan satu kontraktor ini, menggunakan duit kontraktor ni bukan untuk dia,
tetapi untuk orang lain, bukan untuk kepentingan dia dan untuk kepentingan institusi itu sendiri, bukan untuk dia. Itu pun salah. Tuan-tuan di sekolah kan, umpama di sekolah menjaga 20 orang pelajar, menggunakan catering, pakai duit catering, klaim ke duit catering, gunakan duit cash catering untuk pelajar tu pun salah. Rupanya kena juga. Oh, saya kenal orang tu tak pernah, dia tak berani nak klaim sembarang. Ya, itu pun takut tak? Takut juga nak masuk semalam, masuk sil. Apa lagi berjuta-juta. Tak boleh duduk, sakit. Takut kita dengan apa lagi di akhirat ni, nampak ni. Baru di Alkitab, fataral mujrimin mushfiqina fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Semua dikira. Ini kitab kita yang kecil besar pun dikira rupanya. Kita pun tak ingat. Ya Allah. Fikir dia macam mana dulu aku pernah buat ke? Tertanya-tanya pula. Sekarang ni pun kita tak ingat. Yang 10 tahun yang dulu kita ingat tak? Kadang-kadang ada orang boleh ingat, ada orang tak ingat. Mimpi, ada orang boleh ingat, ada orang tak ingat. Tapi dulu pernah buat. Risau juga kan? Kita. Rupa-rupanya dalam kitab tu semua ada tercatat. Itu yang dipikirkan. Kadang-kadang seorang-seorang benda aku tak ingat, di akhirat ingat ni. Benda tu nampak juga dalam tu. Kan? La saghiratan wala kabiratan. Tak kira kecil ke atau besar, illa ahsaha. Semua dikira. Semua dikira. Apa tadi yang Imam baca tadi? Ayat yang kedua tadi. Wailun ke? Wailun likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada. Orang mengata orang ni bahaya ni, mengumpul harta ni, kemudian kira-kira harta ni. Kira-kira dia rasa harta dia macam mana? Alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia merasakan dia ada harta duit banyak, dia ingat boleh kekal ke? Kekal. Ya, teringat kita duit banyak aku, yang lain ambil dah. Kita dah mati, duit banyak, tak pakai, tak guna. Saya tak ingat pernah Rasulullah SAW pada sahabat. Ya, dia tanya kepada Rasulullah, aku ada banyak ni lagi, aku ada simpan untuk ni. Rasulullah tegur, kenapa kau simpan? Kenapa kau tak gunakan? Kau rasa tak ada rezeki lain, ni Allah lagi. Jangan kita takut nak gunakan wangan kita gunakan. Ada masalah-masalah tertentu orang yang nak pakai, kita gunakan, kita sedekahkan, ya. Sedekahkan. Itulah kita teringat apabila kita berada di hari akhirat esok, mengingat pekerjaan yang telah dilakukan dahulu. Kerana kita merasakan bahawa perbuatan kita dahulu sebenarnya adalah salah ataupun janggal ataupun menjadi diketawakan oleh orang. Maknanya dulu kita tahu benda tu salah, tapi kita buat juga. Nampak tu, buat juga. Tapi kalau salah kita tak buat, itu akan nampak juga. Nasib baiklah kata kita kan, nasib baik aku tak buat. Dia tanya macam tu kan. Dan satu-satu dikira, nasib baik aku tak buat ini, nasib baik aku tak ni, aku tak buat ini. Macam cerita PMD juga. Apa ni kan. Baik tuan-tuan hadirin sekalian, wa burrizatil jahimu liman yara, dan dipertunjukkan neraka kepada siapa yang melihat. Bertambah teringat dosa yang telah lalu, bertambah jelaslah neraka di mukanya. Dia akan melihat, dia tahu bahawa dia telah banyak melakukan dosa, maka jelas di hadapannya ada neraka. Di hadapannya
didapatinya api neraka. Ya. Walaupun dia cuba hendak memalingkan matanya ke tempat lain, namun dia hendak kembali melihat ke sana juga. Ya. Dan macam ni kita dah nak tengok sebelah sini pun pasal tak nak tengok juga. Dia berpaling melihat juga. Tak ada tempat lain nak lihat. Nak lihat di mana? Dia di akhirat. Sedangkan dulu pun pernah tak kita telah mentafsirkan surah An-Naba tu. Ya. Di bulan Naba di mana kita dan para malaikat di padang mahsyar kita berbaris-baris. Saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman qala sawaba. Dan dalam surah-surah yang telah kita tafsirkan dulu, kita nanti akan berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la yatakallamun, tak boleh seorang pun bercakap. Mata tak boleh pergi sana pergi sini, tak boleh. Macam dalam solat lah, tak boleh dari sini, kena straight macam tu. Tak boleh bercakap, tak boleh bersuara, illa man adina, kecuali diizin oleh Allah Ta'ala saja. Jadi dosa ni jelas pengertiannya yang menyebabkan penglihatannya lekat ke sana saja. Lalu diterangkan pada ayat selanjutnya siapakah yang akan masuk ke dalam neraka itu. Fa amma man tara, dan lebih maka adapun orang-orang yang telah melanggar batas. Tara ni orang yang melanggar batas, artinya telah dilampaui serta batas yang ditentukan oleh Allah. Tidak dipedulikannya lagi mana yang terlarang dan mana yang boleh dilakukan. Tak kira halal halal haram, hentam saja. Ya, tak kira benda itu mendatangkan mudarat atau sebaliknya, tak kisah. Yang penting aku dapat. Yang penting hajat, keinginan tercapai. Itu tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala gunakan akal. Gunakan akal sebaiknya, menentukan akal itu yang baik ataupun buruk, kan? Jadi orang yang tak kira, tak tentu menggunakan halal haram, mereka tidak belajar, tidak mengerti hal-hal agama, kan? Kalau teguh iman dah tak ada, macam mana nak defend diri, nak protect diri? Tak ada, susah. Macam contohnya kita lah kan, ada dah orang kita ni kahwin dengan orang yang bukan Islam kan, contoh Cina kan. Dia berlaku di tempat kita ni. Perempuan Melayu kan, Melayu, lelaki itu Cina. Mula berkawan, bolehlah katakan Cina tu masuk Islam lah. Masuk Islam, lama-lama berkawan, bolehlah ajar dia sembahyang apa semua. Dah kahwin. Bila berkahwin, duduklah beli rumah dekat adik-beradik suami dia. Selalulah datang ke rumah ibu bapa suami dia, ke rumah keluarga suami dia. Lama-lama ikut cara tu. Dulu bertudung, sekarang tak bertudung, pakai seluar pendek sama-sama di rumah tu. Dah tak kuat dia punya iman tu, kekuatan dia tak ada tu. Ikut suami. Ikut suami. Suami macam mana pula? Dah tak adalah ciri-ciri, tak adalah ciri-ciri nak mengikuti agama kita. Sepatutnya dia tolong bantu. Kan, sebagai orang Islam, isteri ni ajarlah suami. Dia tak ajar suami, dia pula ikut suami. Kena tak adanya iman, tercampurlah di situ, tak kiralah halal dan haram. Kita harap dia kembali ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang-orang batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Tengok, dia lebih penting kepada kehidupan dunia. Tak kiralah apapun ya. Dunia dulu, yang lain dia tak nak kira. Kemudian fa innal jahima yal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat dia kembali.
Kerana sejak semula jadinya ke sanalah dia akan dia pilih sendiri. Dia pilih pilihan kita sendiri. Pilihan kita sendiri. Kita tidak memperdulikan hal-hal halal dan haram dalam agama. Ya. Kita tidak memperdulikan hal-hal ibadah yang diterima yang macam mana. Kan? Macam solat, tak tahu macam mana katakan yang terbatal ataupun tidak. Tak peduli, ikut je. Pakai ikut juga, tak belajar. Akhirnya tidak ada, kosong sebenarnya ibadah-ibadah kita. Akhirnya kita terjebak dengan benda-benda yang haram. Bila benda yang haram inilah, bila kita mementingkan, tidak mementingkan agama, akhirnya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kemudian ada pun orang-orang yang takut kepada kebenaran dan kebesaran Al-Tuhan. Wa amma man khafa, khatinya takut, khaf maqam rabbih, maqam rabbih kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan hawa nafsunya. Dia menahan hawa nafsu. Orang yang macam ini dia kata fa innal jannata yal ma'wa, maka sesungguhnya syurgalah tempat kembalinya. Tak kira mah tadi di sebaliknya, di sebalik dosa yang dilakukan halal haram, ada juga orang yang berat tentang ibadahnya, ya, supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saja kehidupan dunia ditahan, yang boleh melalaikan dia ditahannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan artinya ditahan, ditegah. Nafs diri dia tu tegah dari perbuatan tu, ada protection daripada diri. Mana datangnya? Adalah iman seseorang tu. Yang saya nyatakan tadi, iman tu yang penting. Jadi protection. Dengan doa yang Rasulullah boleh pakai itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dengan memperelokkan ibadahnya, dia boleh memprotect dari segi apa tadi, kesalahan-kesalahan dalam kelakuan dia. Itu je, ya tuan. Jadi adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, artinya dia takut akan makam atau kebesaran atau kedudukan Tuhannya, sebab dia tahu bahawa Allah itu maha kuasa menjatuhkan azab kepada barang siapa yang durhaka dikerjakannya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran kepadanya. Dan maka sesungguhnya syurga itu adalah tempat dia kembali, dan itulah yang menjadi pengharapannya dari tiap-tiap orang yang insaf bahawa dirinya adalah hamba Allah. Kalau kita ingat kepada kita hamba Allah, insya-Allah, ya, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala syurganya. Wa amma man amana wa 'amila salihan fa innal jannata hiyal ma'wa. Insya-Allah, mudah-mudahan kita juga tergolong daripada golongan orang-orang yang berbakti kepada Allah, akhirnya kembali kepada Allah, dan sebagai orang yang diterima oleh Allah, ahli-ahli syurganya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Allahu a'lam bissawab. Saya rasa sampai itu saja untuk malam ini. 8 ayat yang kita tafsirkan pada malam ini, insya-Allah. Di akhir nanti akan habislah surah An-Nazi'at ini. Ya, harap kita mengikutinya daripada awal dulu, ya. Cerita tentang cabut nyawa, malaikat mencabut nyawa, cerita tentang Fir'aun laknatullah. Baru ni saya pergi lagi tempat Fir'aun tu. Dia buat satu museum baru di Mesir tu. Mesir tu ada museum baru. Museum tu memang khas untuk mumia Ramses ni. Dia punya ibu kepada Ramses, Fir'aun ni, yang Fir'aun yang melawan Nabi Musa ni, dia ada 100 lebih anak. Macam 100 lebih anak, dan dia betul seorang tu anak ke berapa dia tahulah. Anak ibu ke berapa daripada bapa dia tu.
Dia yang Fir'aun tu. Masuk situ pun kan, bila di depan dengan la'natullah dalam hati kita kan. Tengok Fir'aun, la'natullah. Kemudian ada tukang jaga situ, tak boleh ketawa, tak boleh ambil gambar. Macam dalam gua, lampu sikit-sikit je buka, muka dia. Saya pernah pergi dulu, kali pertama dulu saya masuk dalam muzium Fir'aun, muzium dia ni. Dalam muzium tu kita bayar masuk tu bayar kan, memanglah masuk muzium ni bayar. Kemudian masuk dalam, nak tengok Fir'aun pun bayar lagi, menyusahkan Fir'aun ni. Masuk lagi, dulu kita jelas boleh tengok dia. Sekarang ni dia ada muzium baru, tapi dia bubuh lampu kecil je. Mumia banyak dalam tu. Daripada Ramses di mana-mana pemerintahan zaman-zaman Mesir purba lama. Jadi tuan-tuan hadirin umat sekalian, itulah dalam surah tu Fir'aun. Dan yang ni cerita tadi tentang orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tara, menyebabkan terjebak dan masuk dalam neraka, dan orang yang menahan hawa nafsu dan kehidupan dunia ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan insya-Allah akan datang dan akhir daripada surah ini insya-Allah akan diberitahu kemudian insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.